Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ya, saya hormati tuan pengerusi, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu saya nak tanya, suara kat belakang dengar ke kakak makcik? Jelas ke? Ya. Nabi SAW selesai masalah. Nabi akan cari jalan macam mana nak selesaikan masalah. Zaman sekarang bang, kita bukan ada Nabi lagi. Nabi dah tak ada. Yang ada hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi. Yang Nabi tinggalkan iaitu Al-Quran. Dan ini juga nak bagi faham kat kita ni, ustaz-ustaz yang begitu ramai. Sama-sama ustaz pun bergaduh. Lah orang kata tak payahlah, buat pening kepala je. Betul tak? Samalah dalam nak menyambut Maulidul Rasul ni. Orang gaduh. Sama-sama ustaz juga gaduh ni. Ustaz A kata buat apa buat, tak payah buat, ini merepek, bid'ah. Bang, janganlah fikir negatif. Saya fikir dari sudut positif. Bila kita buat Maulidul Rasul ni, sekurang-kurangnya adik depan ni, nama apa kau adik? Ayin. Tahu Ryan. Ayin pula pergi ya. Tengok Ryan ni kecil-kecil dah pakai spek macam anak aku. Betul? Kecil-kecil anak saya, kecil-kecil umur darjah 4 tahun dah pakai spek. Sekarang ni dekat universiti dah. Minta maaf tuan-tuan, saya mic ni ditarik. Dia tarik gatal dekat saya. Dia memang betul lah. Dia orang kata apa? Kita tak berehat kan. Suara kita bercakap je. Doktor kata kena berehat sebulan. Masalah sebulan, jadual saya dah sampai 2024. Kalau minta masa ni memang tak dapat dah. Ni pun ada daripada Sarawak telefon tadi. On the way datang. Dia kata ni sebab ada menteri nak turun. Saya kata minta maaf lah. Menteri ke siapa, kalau dah penuh tak boleh buat apa dah. Takkan saya nak batalkan yang surau hanya semata-mata nak pergi tempat yang ada menteri. Betul tak? Sebab janji saya dengan surau ni dah 4-5 bulan dah. Jadi kalau saya batal, tak betul. Kalau saya batal yang sebulan ni, selamat tahun depan pula pun dapat. Jadi tuan-tuan, saya cakaplah apa yang saya mampu. Kalau dia tarik tu, saya batuk-batuk minta maaf banyak-banyak lah. Tuan-tuan, kalau kita buat ni, apa yang bila kita buat Madih Maulidul Rasul ni, daripada pagi tadi saya dimaklumkan, berarak satu kampung, berapa kilometer tadi? Tak sampai 1 kilometer? Dekat-dekat je lah. Yelah, kalau buat tua-tua memang tak lebih lah 1 kilometer. Kalau kat KL tu 2 kilometer standard. Balik-balik, Zuhur tak semayang terus. Letih selawat. Dia tidur sampai asar. Tapi tuan-tuan, nak bagi tahu, kita berarak, kita berselawat, bukan kita nak buat benda bid'ah. Pertama, sekurang-kurangnya adik yang depan ni, adik-adik kecil-kecil ni datang, sekurang-kurangnya dia kenal siapa itu susuk tubuh Nabi Muhammad SAW. Nombor 2, yang paling penting, hubungan suatu rahim tu. Betul tak? Ada setengah kampung saya pergi, dia orang masak ramai-ramai, tumbang seekor lembu. Bukan pakai duit masjid. Ada orang sponsor. Bila datang tengok ramai orang, boleh dia bawa lagi makanan lain, dia order lagi makanan lain. Sebab apa? Sebab happy tengok orang ramai. Itu sebabnya tuan-tuan, kita kena positif. Hubungan kasih sayang tu rapat. Tak pernah jumpa, ni anak siapa baju hitam ni? Anak siapa bapak? Bapak tahu? Najim. Haji Najim. Mana bapak? Ada bapak Orang dari mana bapak? Najim. Ni anak yang mana? Ni anak yang nombor 4. Bukan hari tu yang nombor 4 dah masuk sekolah menengah? Ni nombor 2 punya isteri. Gitu. Pecah rahsia. Contoh ni, jangan terkejut. Bini marah kat belakang. Nak bagi tahu, sekurang-kurangnya hubungan tu kenal.
Bang, itu penting sekarang ni kat KL. Tuan-tuan jangan main. Saya kat KL. Anak tuan-tuan perempuan tu kat KL. Jiran dengan jiran tak kenal. Sebab mereka keluar, matahari tak keluar, balik matahari dah tenggelam. Ada baru ni postman, dia datang, dia tanya, ustaz, saya ni pergi cari apa, sebab saya duduk tengah kemas apa ni, tengah ikat tong sampah apa, nak masuk sampah ni. Postman nampak datang, dia nampak saya tu, dia datang nak selfie tu je. Aku dengan baju pagoda pun jalan. Budak-budak muda, ustaz selfie ustaz, boleh selfie. Saya buat hantar surat aja ustaz. Ya Allah, 2 kali pusing sini tu belakang rumah ustaz ni, lorong ni. Kenapa? Saya dah pergi dah mula-mula pagi tadi. Tu tanya orang tu. Ada jiran kat sebelah ni kata, kenal tak Haji Ibrahim ni? Dia tulis Haji Ibrahim tapi alamat salah. Oh, saya tak tahu. Ni bukan saya tak tahu. Bukan sini. Ni bukan lorong ni. Ni mesti lorong lain ni. Contoh, dia sebut 6 strok sekian-sekian. Ni lorong lain. Mamat ni pun pergilah lorong yang dia sebut tu. Mana sebelah sana? Kawasan lain pula. Pergi kata tak betul. Mana ada orang nama ni kawasan lorong ni? Patah balik. Dia terus tekan rumah yang sebelah tu. Sebab masa mula-mula dia tekan tak keluar. Dia tekan, dia pergi tu tengok gate terbuka, dia tekan loceng, keluar orang tu. Rupanya yang pertama tadi yang kata ni bukan orang sini, rupanya jiran dia. Jiran dia sebelah, dia tak kenal nama Haji Ibrahim. Sebab apa? Tak pernah jumpa. Kita tu sebabnya Nabi suruh kita buat benda-benda yang boleh mengeratkan suatu rahim. Dan nombor 3 yang paling bagus, tuan-tuan perempuan, kita mengimarahkan rumah Allah ini. Ini yang paling payah. Rumah Allah dekat Malaysia ni saja, masjid saja lebih 6,000 dalam data JAKIM. Seluruh Malaysia lebih 6,000 masjid tak masuk surau Jumaat. Bang, adakah 6,000 itu membanggakan? Jangan bangga ni. Nak tengok siapa yang ada di dalam. Takut rumah Allah tu besar tapi tak ada orang. Apa faedahnya bang? Tak ada faedah. Jadilah macam Palestin. Saya pergi Palestin tu banyak kali dah tuan-tuan. Pergi surau-surau masjid, tak ada orang masjid. Mati. Itu sebabnya bila lemahnya masjid, maka Yahudi istaisar alaihim. Naik atas mereka. Mereka lah pegang ekonomi. Mereka lah pegang rakyat. Mereka lah pegang politik dan seumpamanya. Sebab apa? Sebab mereka lemah. Kisahnya masjid. Jadi hari ini saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Apakah nasihat Nabi? Yang tajuk hari ini Al-Mubasyirat. Perkara-perkara yang Nabi tekankan yang kita ini boleh masuk syurga, kata Nabi SAW di akhir zaman. Kalau kamu buat. Kamu jaga ni, kamu confirm masuk syurga, kata Nabi SAW. Confirm. Cuma nak kena buat. Apa dia tuan-tuan? Kalau ikutkan apa yang saya bawa pada malam ni, lebih kurang ada 25 pesanan Nabi tu, Al-Mubasyirat tu. Tapi saya sebut 25 ni, malam esok pun tak habis lagi. Habis sembahyang Isyak esok tak habis lagi. Sebab dia panjang. Saya ambil hari ni, malam ni 5 je lah. Agar kita boleh amalkan sama-sama tuan-tuan. Pertama sekali, ni kena ingat. Perkara yang kamu kena pegang sebelum kamu meninggal dunia, perkara yang kamu kena tekan, kata Nabi SAW. Kalau betul kita sayang Nabi SAW ni, pegang betul. Man laqiyallah la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah. Jangan mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Nabi kata, siapa yang jumpa Allah, dia tidak pernah mensyirikkan Allah, dia akan masuk syurga Allah Azza wa Jalla. Ni sekarang ni tuan-tuan, saya baru ni jumpa dengan Datuk Mufti Melaka, Datuk Halim Tauhid. Dia baru saja habis mesyuarat Jawatan Kuasa Akidah Negeri Melaka. Dia kata banyaknya ajaran sesat yang mula nak masuk kat Melaka. Ajaran sesat pelik-pelik. Saya tak faham apa yang dia orang ni kalut sangat nak kejar ajaran sesat ni. Sebab ekspres. Tanya, kau nak masuk syurga tak? Mesti kata, nak kan? Bang, ikut aku bang. Syurga confirm. Kena pula dia ada ilmu lain sikit. Ilmu dia, ilmu ada batin-batin sikit kan. Dia boleh cabut, dia boleh apa?
hilangkan sah. Orang kita pantang nampak hilang sikit. Oh, ini wali Allah. Dan wali kot. Bang, agak-agak bang. Benda pelik-pelik. Jalan atas air. Wali terus. Kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, Al-wali la ya'rifu nafsahu wali, walakin Al-wali ya'rifu ghairahu. Orang wali ni dia tak tahu yang dia tu wali. Lepas dia mati baru orang tahu dia wali. Orang cakap dia tu wali. Dia tak tahu pun dia wali. Dok kenali, semua orang tak tahu pun dia orang tu wali. Masa dia hidup, orang dia pernah cakap, sesungguhnya tuan-tuan, saya wali. Oh, tak ada. Kalau cakap macam tu, confirm bukan wali. Mungkin dia wali anak dia, anak perempuan dia. Sekarang ni pelik-pelik tuan-tuan. Mengaku Rasul, tak usah cakap lah. Tu yang Rasul kahar Rasulullah tu. Dia panggil Kak Rasul Melayu. Saya pun pening. Macam mana? Kita dah sebut tau. Biar betul Rasul Melayu. Bang, pengikut dia ramai bang. Pengikut dia ramai tu. Bahkan ada pengikut ajaran sesat. Bunuh orang Jabatan Agama. Tembak-menembak tu kat Pahang tu. Tu Datuk Badi Shah bila orang bagi dia nak pegangkan akidah, oh dia takut kata, orang ajaran sesat ni dia pegang-pegang sungguh tu kan. Bunuh orang ni dapat pahala macam bunuh cicak. Oh tu orang Syiah yang ekstrim, dia bunuh orang Ahli Sunnah wal Jamaah. Termasuk kawan saya mati kat Karachi. Dia habis Syria nak balik ke Filipin, singgah Karachi jumpa abang dia. Tuan-tuan tahu abang kena tembak dekat bahu, dia kena tembak dekat dada seorangnya. Kawan yang Thailand tu terjun dalam teksi dekat Karachi. Abang bawa adik nak pergi ziarah. Abang belajar kat Karachi, dia ni belajar kat Syria. Sebelum balik Filipin, singgahlah Karachi. Duduk dalam teksi di Karachi ni, dia orang ni ekstrim. Tuan-tuan kalau pergi Karachi, tuan-tuan tengok kubah hijau, tuan-tuan jangan semayang. Kita kalau kubah hijau semayang je, Malaysia ni. Tuan-tuan jangan risau. Sana tak boleh, beralui, sembah kubur. Itu tak boleh. Kalau dia buat maulud Nabi ni, dia ada kursi kosong. Kita sallallahu ala Muhammad sallallahu, dia ada syekh dekat tepi dia. Kursi kosong. Uskoto. Dia suruh diam. Bahasa Urdu lah. Diam. Sebab tu kenapa? Rasulullah sedang berjalan masuk di atas kursi. Ulat dah. Ini Pakistan. Siapa yang belajar Pakistan? Tanya orang Pakistan. Antaranya Ustaz Haslin Bollywood. Dia belajar Pakistan. Tu kalau kubah hijau tu jangan beralui. Tak boleh semak. Itu pun difatwakan oleh mufti Pakistan, sesat. Syiah kalau pergi kubah dia, kalau pergi Karachi tu, kubah atas dia ada tapak tangan. Tapak tangan, dalam tapak tangan tu ada Ali. Kita ada bintang dan bulan. Bulan sabit dan bintang. Kan? Sekarang ada lagi ke? Ada setengah buat lagi, ada setengah tak ada dah. Sekarang tu dulu mesti bulan bintang. Sekarang ni macam tu. Kalau tapak tangan Syiah, tak boleh masuk. Masuk! Sama ada hidup atau mati je lah. Sebab sana, mereka punya mazhab, bunuh orang Ahli Sunnah wal Jamaah, sama macam bunuh seekor cicak. Dapat pahala. Sana. Itu sebab sana, kalau dalam news dia, satu masjid Syiah dibom. Tuan-tuan tunggu dalam seminggu 2 hari. Masjid Ahli Sunnah pula kena bom. Dia main bom tuan sana. Na'udzubillah. Itu sebab sana sangat bahaya. Kawan saya ni pula, dalam kereta, Deba ni tanya, where come from? From Thailand. Seorang Thailand, 2 orang ni from Filipin. You are Sunni? Yes, we are Sunni. Sunni, Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia sambung pula Ahli Sunnah wal Jamaah. Mamat ni berhenti tepi jalan, keluar pistol tembak. Pam. Tak pasal-pasal. Mati seorang, 2 terjun. Tapi abang ni kena kat bahu. Ni tahun 2002. Meninggal kawan saya. Sebab apa? Sebab ajaran sesat yang pelik. Kita sama juga kat Malaysia ni. Kalau buat benda-benda macam ni, habis lah tuan-tuan. Tu Nabi kata, jangan mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang bila tengok kat bukit kan, ada ambil air bukit tu. Bawa balik. Kenapa? Air bukit ni boleh membahagiakan rumah tangga. Pergi kita.
Bahagia macam mana saya pun tak faham lah dia orang ni, kadang-kadang dia salah guna betul-betul macam ni. Bang, air jangan main-main. Kalau tak betul-betul cirit-birit kena ni. Kena penyakit. Sama juga macam minta sihir halal. Saya pengen halal Malaysia. Ni, kenapa ada sihir halal ni? Air. Sebab air ni dia kena dapat kelulusan KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Sebab air ni kalau tak betul-betul, kalau kita pergi India, tuan-tuan pergi India, kalau beli air mineral tak boleh yang beli tempatan. You all kena beli yang imported. Sebab beli yang India punya, sila air bulan, kena penyakit cirit-birit, keracunan makanan. Sebab dia tukar air. Tu sebab sana kita orang kalau pergi memang beli yang ni, yang betul-betul imported. Baru ni minta sihir halal. Yang best ni minta sihir halal. Dia tulis situ air doa. Bila minta sihir halal, sampai-sampai dia kata antara dalam sistem dia sebut air doa tu, kita akan tanya lebih lah. Kenapa air doa? Rupanya air tu telah didoa oleh 40 ulama besar. Ulama besar, tapi dia sebut ulama kawan. Ulama. Sama ada ulama atau ular dalam semak. Dua je. Dalam tu ada mufti tau. Ada pengarah Jabatan Agama, ada mufti, ada wakil daripada KKM, ada pengarah bahagian KPDNKK. Saya pakar dipanggil pakar daripada universiti. Yang best ya, yang kedua tu. Air ni juga telah diberi makan, air ni juga merupakan air cebisan daripada rumah atau busut anak-anak. Masa tu mufti tanya, apa pasal anak-anak pula? Rupanya anak-anak itu telah diberi makan mushaf Al-Quran dan anak-anak itu makan 24 juzuk daripada 30 juzuk. Mufti tu tanya, kenapa dia tak makan 6 juzuk lagi? Tuan-tuan, ni kadang-kadang manusia ni bila dia terlalu buat benda yang pelik-pelik, maka ini aja jadinya. Nabi pesan dah, kalau kau nak masuk syurga, senang je. Jangan syirikkan Allah Ta'ala. Sampai air pun kau nak buat benda pelik-pelik. Sampaikan akidah pun kau abaikan. Macam mana? Itu sebabnya jangan main-main sekarang ni. Ni sekarang ni tengah viral, orang yang suami isteri tu, kat New Zealand duduk. Yang diterjemah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hak. Macam-macam. Hak. Kan? Hak. Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah. Sedai masalah. Dia sama Allah itu Muhammad tu Rasulullah, Rasulullah tu Muhammad. Habis lah. Sama macam Syiah. Syiah pun seperti itu juga. Dia menganggap bahawa Jibril ni silap turunkan wahyu. Patutnya nak turun pada Ali, terbagi pula kepada Muhammad SAW. Mana boleh bang? Jibril boleh silap. Main-main pula dia orang ni. Dah jadi macam kahar Rasul Melayu. Bila dah tengok dah kena charge dekat mahkamah, saya dengan ini meletakkan jawatan saya sebagai Rasul. Habis lah. Bila tanya apa bukti? Oh, dia kata kamu tak baca surah Yasin. Yasin kata Yasin wal Quran lagi innaka la'ala. Innaka kaf tu balik pada dia. Habis lah. Ini ajaran sesat. Itu sebabnya tuan-tuan berhati-hati. Nabi pesan nak masuk syurga senang ni. Kau jangan syirikkan Allah Ta'ala. Macam mana tak nak syirik? Kau datang masjid je lah. Semayang. Ikut betul-betul. Ikut apa yang mudah di Islam ni. Janganlah pelik-pelik sangat. Dia ikut pelik-pelik. Saya pun tak faham. Sebab apa? Nak masuk syurga mudah. Tak ada mudah nak masuk syurga ni. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW. Ini mudah. Man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah, banallahu lahu mislahu fil jannah. Atau kama qala. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kamu nak hidupkan, nak mudah, kata Nabi SAW, nak ikut sunnah Nabi betul-betul, senangnya Nabi kata, nak masuk syurga ni. Man bana masjidan. Siapa yang hidupkan rumah Allah? Hidupkan ni bukan banner saja. Ada orang dia boleh banner. Ni sekarang ni kita boleh banner, tuan-tuan. Saya tak ada masalah. Bab banner ni semua orang boleh banner. Ni sekarang ni tengah kutip duit untuk masjid dekat Shah Alam. 16 juta. Ni sekarang ni dah dapat 5 juta. Nak lagi 11 juta. Dalam masa 4 bulan, 5 bulan je. Tak ada masalah, boleh dapat. Tapi nak hidupkan rumah Allah, itu yang kita susah. Macam masjid kita ni, subuh berapa saf? Mana imam? Imam ni imam.
Imam. Macam ni imam. Subuh pun soft dapat. Ha? 3-4 soft. Kalau tengok ni panjang tu soft dapat. Mana yang soft-soft yang lagi mana? Malaikat semua. Tuan-tuan, kena ingat ni, kita ni akan membuktikan depan Allah Ta'ala. AJK. Saya tanggungjawab, saya pusing satu Malaysia, kena bagi tahu. Masjid boleh bina. Tak ada masalah, sebab kita ada duit. Tapi membina untuk menghidupkan itu suka. Kita kena usaha. Kalau kita tak wajibkan anak-anak kita datang, macam mana bang? Macam mana? Kalau macam ni seorang bapak bawa seorang anak. Selesai. Masalah sekarang ni tak bawa langsung. Masalah nak bawa apa, bapak pun tak datang. Nampak tak? Macam mana nak hidup? Tapi bila cakap tentang Islam, kita mesti memperjuangkan Islam. Wah, Islam bukan main melompat kita dengar. Tanya rukun Islam pun tak ingat. Macam mana kita nak kuatkan? Itu bahaya. Orang perempuan pula tanya pula baru ni. Tanya hukum. Ustaz, apa hukum perempuan datang masjid? Solat berjemaah. Saya kata hukumnya sama macam makcik pergi Mahkota Perik. Pergi Giant. Pergi Giant boleh, maknanya pergi masjid boleh. Takkan pergi masjid tak boleh, pergi Giant boleh. Lagilah boleh sebab pergi masjid aurat tertutup. Pergi Giant dia tidak ada etika pakaian. Tuan-tuan, orang sampai tanya nak pergi masjid. Agak-agak. Nak bina tak ada masalah. Tapi nak bagi hidup tu yang susah. Kenapa Palestin hidup masjid dia susah? Sebab Yahudi sekat. Kalau tuan-tuan nak tahu, penjara paling besar di dunia adalah Palestin. Yahudi tutup rakyat dia daripada kebebasan. Saya dah 8 kali pergi tuan-tuan. Kalau sampai sana, muka saya ni Israel pegang letak kat tepi 4 jam duduk tepi jalan. Duduk dalam apa? Dalam border. Jemaah semua dah masuk. Saya cerita betul ni. Sampai saya kata, kenapa dia buat aku macam ni? Sehingga yang kali ketiga baru saya tahu, rupanya dia kata, kami terpaksa semak you punya data dengan pihak berwajib. Sebab you banyak cakap tentang Israel. Oh, dia tak boleh. Sampaikan saya jadi pemeriksa tesis PhD orang Palestin, dia tahu. Kan baru ni ada orang Palestin, doktor, pakar PhD yang ada PhD yang tembak imam tu. Saya jumpa imam tu. Dia kena tembak. Siapa tembak? Dia bukan ada gaduh dengan orang awam. Kalau dia gaduh dengan geng-geng orang awam pun tak ada lah nak tembak orang Malaysia ni. Ni tiba-tiba dia tembak. Memang ada khas untuk menembak. Dia bukan ketua polis negara. Bukan Datuk Seri Ayub Khan. Ini Khan pun tak ada. Tapi ditembak. Dia hanya seorang imam je kat belah sana. Sebab kita tembak apa? Ada sumber-sumber maklum yang ada perkara yang menyebabkan dia ni perlu dibunuh. Sebab Yahudi dia tak nak orang pandai. Saya uruskan pelajar PhD untuk dapatkan dana pelajaran, pengajian. 4 juta ringgit. Ada NGO nak bayar. Tuan-tuan tahu, nak bagi beasiswa ni tak boleh bagi orang Gaza. Kena bagi kepada kedutaan Palestin. Kedutaan Palestin akan listkan senarai. Dan kedutaan Palestin kat sini, dia dengan Yahudi kepat. Yang Gaza, dia dua kan, dia ada tim A, dia tim Hamas dengan tim Fatah. Tuan-tuan, tengok. Yahudi sekat kita masuk. Orang dia nak keluar tak boleh semudah-mudah. Gaza, tuan-tuan jangan cakap lah boleh masuk. Abid Liu boleh masuk tu, kira Alhamdulillah lah. Caprice boleh masuk tu, kira Alhamdulillah lah. Saya dengan NGO nak masuk pun tak lepas. Tak bagi masuk. Orang dia dalam tu nak keluar, lagi payah. Tengok Yahudi. Tapi bila pergi tuan-tuan masjid, dia memang betul mati. Mati. Saya kalau kat sana, saya tak pergi semayang kat Masjid Aqsa sebab saya ada selalu semayang. Jemaah pergilah berjalan kaki 1 km daripada hotel sampai ke masjid. Saya suka masuk dalam kampung-kampung. Bila masuk dalam kampung-kampung, saya semayanglah dalam taman-taman dia orang. Dalam taman dia orang ni, dia
rumah Arab, rapat-rapat, tengah-tengah tu dia ada macam lampu hijau. Itu surau lah tu. Kita masuk ke bawah, nampak kat luar buruk je. Dia tepek macam tu je. Masjid kita cantik ni. Dia main tepek-tepek ke tanah-tanah tu. Masuk dalam, wah, cantik. Panas semua. Sebab apa? Dia orang mesti kat luar sejuk. Dalam dia kena panas. Kalau dalam sejuk, beku habis kita semua. Dia panas, masuk sedap, selesa. Saya masuk subuh. Hari Jumaat, masuk macam itu. Ada 4 orang. Masuk-masuk ada 4 orang. 2 atas kursi, 2 sedang berdiri. Seorang yang berdiri itu adalah Tok Bilal. Saya masuk-masuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua cakap, ya Bunai. Dia orang cakap, ya Bunai tu anakku. Orang Arab, orang tua-tua ni dia selalu panggil orang muda, Bunai, anakku. Wahai anak gitu. Seorang yang duduk dia kata, anta min ain ya akhi? Ana min Malaysia. Jitu li ziaratil Palestin. Aku datang dari Malaysia, datang bawa jemaah nak ziarah orang Palestin. Ya salam, cakap. Saya pun cakap, saya duduk kat Arab dekat Syria 12 tahun. Kita dekat. Palestin, Syria dekat. Ya salam, tu sembang-sembang azan. Bila azan saya tengok belakang tak ada orang, kosong. Memang kosong, besar ni, surau. Besar ni, habis korang besar ni. Tak ada orang. Sebab saya macam culture shock sebelum tu saya kat Mekah. Bila kat Mekah ni azan je penuh sampai ke belakang. Sebab sana, bila azan, semua diorang akan wajibkan orang lelaki solat berjemaah di masjid. Tengok masjid hidup. Kat Mekah ke, kat Riyadh ke, saya baru ni kat Riyadh pun sama juga, penuh. Sebab diorang budayakan solat berjemaah. Tengah bubur minyak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minyak tu habis, simpan. Dah. Tak boleh bubur minyak dah lepas tu. Tokek tu akan keluar bawa sejadah besar. Semua semayang dekat situ. Semayang. Nak bubur minyak tak boleh. Tak boleh buat apa. Ambil wuduk semayang. Tengok dia punya budaya tu. Kita cuba buat. Kena pukul dia dekat situ. Tak boleh. Dia budaya tak sama. Sebab dia orang membudayakan. Kita waktu Jumaat pun. Yang lelaki penuh dekat mall. Sampai orang yang lalu lalang kata, tak pergi semayang Jumaat ke? Uzur ni. Uzur apa tak tahulah. Tak percaya pergi. Alamanda, dekat Mid Valley, ada je budak-budak muda duk minum kopi. Tak serasa bersalah langsung. Sebab bagi dia kebebasan. Aku nak semayang, aku ni pasal kubur lain-lain. Kau bukan duk kubur dengan aku. Yelah. Kau ingat, yang nak bawa ke kubur kami. Kalau dah tiba-tiba bawa kubur kecil besar, jangan main. Sebab benda tu tanya orang kubur. Kalau bak kubur, tanya pakar kubur. Jangan tanya saya tak biasa gali kubur. Saya pergi ke Kelantan, saya baru ni dekat wilayah Persekutuan. Orang ni, dia tukang gali kubur lebih 20 tahun. Dekat KL tu, dekat Ampang, yang pindahkan kubur lama kepada tempat yang baru sebab nak buat highway, dia orang antara yang buat. Dia kata, Ustaz, macam-macam saya jumpa. Saya suka tanya. Saya tak suka, tak ada lah saya tanya ada hantu, tak ada. Itu tak ada faedah tanya tu. Saya kata, pernah tak jumpa benda pelik-pelik masa gali kubur? Ada Ustaz, ada. Banyak Ustaz. Banyak sangat. Sebab Abdullah bin Abbas, seperti mana disebut dalam kitab Suwar min Hayati Sahabah, cerita-cerita sahabat Abdullah bin Abbas masa dikebumikan, kan dia dikenali sebagai pakar dalam tafsir Al-Quran. Bahrun fit tafsir. Masa simpan lah. Orang dengar, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dengar ayat tu. Sahabat semua tanya, siapa baca ayat ni? Ada orang baca ke? Ada orang baca ke? Tabi'in tanya, ada orang baca? Tak ada. Ayat tu dengar. Apa maksud ayat? Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Allah dalam keadaan tenang. Ini berlaku masa kematian. Kalau nak tahu lebih lagi, tanyalah tu orang gali kubur, orang mandikan jenazah. Kalau kampung kita siapa mandi jenazah? Mana? Tokek mandi jenazah? Mana? Angkat tangan. Mana Haji? Haji. Kat luar ke gali kubur mana ni? Cuba tanya tu. Ada tak benda belik-belik? Dia tak boleh cerita siapa. Saya pernah jadi imam. Kita mandi, tekan-tekan perut. Najis. Tak ada. Tekan-tekan tak ada. Masa mandi wangi, belum sabun lagi dah wangi dah. Mana datang wangi tu? Sama juga macam tu tadi. Saya tanya ada tak jumpa? Ada Ustaz. Kita gali. Tengah gali tu wangi sungguh. Lepas tu yang tolong saya ni budak muda. Saya tengok dia tengok saya. Dia pun bau.
Saya pun bau. Tapi saya tak teramak nak tanya kau pakai ke minyak wangi ni. Sebab aku tahu ketiak dia busuk. Gali kubur tengah-tengah hari. Mana boleh pukul 11 pagi. Sebab jemaah jenazah akan datang lepas zuhur. Tuan-tuan, mana? Tak ada. Tapi dia diam. Dia orang ni memang perangai dia akan, bila gali dia akan, kalau bau pelik ke nampak pelik, dia akan diam. Dia tak akan cakap. Dia tak akan cerita kepada orang kecuali benda tu cara umum. Dia cerita saya pun dia tak bagi tahu kubur mana, siapa yang mati, tak ada. Saya pun tak tahu. Dia kata, Ustaz, dia ni orang Jawi, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Dia kerja dengan Jawi, gali kubur. Masa tu program Imam Muda 2, Astro Oasis. Saya ingat masa tu. Kita orang selesaikan jenazah, orang kena HIV positif. Susah tuan-tuan. Memang kena pakai alat koyak sikit, kait baju tak boleh pakai. Takut kena jangkitan virus. Sembang masa tu sebab tengah tunggu jenazah. Tuan-tuan, dia kata, Ustaz, kami pernah jumpa yang wangi, pernah jumpa yang busuk pun pernah jumpa. Yang wangi tu kami tu tengok diam. Masa jenazah sampai nak ke bumi tu, masa letakkan jenazah kat dalam, masa tu bau wangi tu datang daripada si mati. Apa amalan? Wallahualam. Ada yang busuk yang teramat. Busuk yang teramat. Ini saya tanya siapa? Tukang gali kubur dekat Melaka ni. Tapi tuan-tuan ni risau, bukan kampung tuan-tuan lah. Ini kampung lain. Sebab saya orang Melaka. Halo Gajah, Pak Datuk, arwah ayah saya ke bumi sini. Nenek saya pun tanah kubur 2 ekar pun kita bagi daripada tanah atuk. Sebab atuk tak boleh baca Quran, tuan-tuan. Dia tak reti baca Quran. Dia tak boleh nak tentang agama. Tapi dia ada tanah. Kami adik-beradik, mak semua adik-beradik dia pun cakap, kata, kesian kat atuk. Dia hidup nak merdekakan negara. Dia polis. Nenek hidup zaman Jepun. Fatihah binti Tadu. Dia ada tanah. Kalau nak pakai, tak payahlah. Kita nak bagi pada atuk nenek. Sebab dia orang lah doa saya jadi macam ni. Doa anak-anak cucu berjaya. Tak perlu pakai duit mak bapak, pakai duit yang sedia ada. Alhamdulillah, makbul doa dia orang. Dia orang tak boleh baca Quran. Tak reti menulis. Nenek tak boleh menulis. Tak boleh membaca. Sebab hidup susah zaman Jepun. Ni adik-adik yang yang kau rasa tak suka duduk kat Malaysia, kau dengar betul-betul. Atuk-atuk kita cara nak merdekakan negara bukan senang. Ini tak tiba-tiba kau terbalikkan bendera. Terbalikkan bendera itu salah dalam Islam. Sebab masa perang, Nabi tak bagi jatuh tu bendera yang dibawa. Sebab bendera tanda kekuatan. Jatuh tanda kekalahan. Yang main. Akhirnya, dia orang bincang, bagi di kubur tu. Tanah tu untuk kubur sebuah kampung, nak 2 ekar, bagi. Dengan Jabatan Majlis Agama Islam. Biar dapat pahala atuk tu, sebab apa? Tu wakaf yang berterusan. Macam tuan-tuan buat masjid. Berterusan. Ni tambah bubur ekor. Berterusan, jangan risau. Allah akan ganti yang lain insya-Allah. Tak kat dunia, kat akhirat. Tuan-tuan, saya tanya penggali kubur kat Melaka ni kan. Dia kata, Ustaz, pernah kami gali-gali, Ustaz, bau dia hancing. Kami duduk cari mana bau hancing, takut terkena saluran najis. Macam pelik. Tanah perkuburan ada laluan najis. Tapi dia orang cek, sebab itu tanggungjawab dia. Dia kali-kali kata, tak ada. Tapi tetap bau hancing. Allah nak uji kepada si mati tu. Itu sebabnya tuan-tuan, hidup ni kena beringat. Sebab kena ada ilmu. Itu sebab Nabi kata, man bana masjidan banallahu lahu mislahu fil jannah. Allah bina rumah dia sama macam mana dia hidupkan rumah Allah yang dia hidupkan dunia. Macam tuan-tuan dekat masjid kita ni. Ni tuan-tuan semua ada saham. Tuan-tuan ada saham. Saham bina satu, duit yang kita keluar. Saham nak hidupkan, ni AJK. Tuan, begitu bersungguh setiap suara kita. Semua AJK ni pakai baju hitam. Aku pun tak sangka pakai baju hitam. Kebetulan lagi ni. Semangat Maulidur Rasul. Nak bagi hidup program ni, tuan-tuan. Percayalah, ini sumbangan haji. Kalaulah malam ni haji mati, na'udzubillah, dah panjang umur, contoh. Percayalah, dibangkitkan di akhirat, rumah haji sama macam masjid ni. Semua AJK. Tapi AJK, jangan songklap duit. Itu je lah. Buat kerja dengan amanah.
Ada yang jenis songkelak. Saya sebab ceramah dengan ketua pengarah masa tu, Datuk Seri tu, untuk Jabatan Agama Majlis Agama Islam Selangor. Dia SPRM, ketua pengarah SPRM. Dia kata, Ustaz, yang paling banyak orang report adalah masjid. Tapi kami siasatlah. Memang ada. Bendahari bawa cabut duit 40,000. Ahli lembaga masjid buat jubah apa? Jubah imam. Patut imam je pakai jubah imam ni. Ahli jawatan kuasa pun nak pakai imam, baju jubah juga. Dia buat, dia tak bayar kepada tailor sebanyak 20,000. 20,000. Tailor ni pula bila tukar jawatan kuasa, tailor ni datang bawa resit. Saya nak duit saya 20,000. Hari tu masjid bagi 6,000 je. Semua sekali 26,000. Baju tu mahal. Sebab dia kain mahal. Wool. Bendahari baru buka-buka. Duit dah keluar. Rupanya dia orang cash kan? Bendahari cash kan? Dan duit tu masuk kepada bendahari. Macam mana tu? Keluar daripada duit masjid, bendahari bawa keluar, masuk dalam akaun bendahari. Bendahari pun tak sempat belajar cara nak menipu duit. Kena bang, kena. Tu sebab jangan main-main. Benda-benda macam ni, berhati-hati. Tapi kalau kita buat betul-betul, insya-Allah, tuan-tuan dan puan, kita akan dibangkitkan di akhirat dan seperti mana kita hidup kat rumah Allah. Percaya, jangan risau. Memang kita tak dapat duit. Saya tahu tuan-tuan kerja, buat jadi kerja amal ni, mana ada duit, betul tak? Tak ada ke dapat gaji? Singapura dia dapat gaji. Singapura je. Tapi Singapura, tengok pula. Dia orang tu memang kerja dia cari duit untuk masjid. Juta-juta. Dia buatlah bisnes tu, dia buat wakaf, bangunan sebab dia orang Jabatan Agama, Majlis Agama tak bantu 1 sen pun untuk pembinaan masjid. Sebab kalau dia bagi, habis. Yang Kristian minta, yang agama tu minta, habis pun bakat minta, kerajaan tak apa-apa. Kerajaan kata, kalau kau nak buat masjid, kau buat sini. Dia orang buatlah. Jual tu, jual ni. Tapi, sustain. Tu hebat. Tu Singapura punya masjid, dia hidup. Sebab dia orang ni terpaksa. Dia minority. Survive. Tuan-tuan perempuan. Tu sekarang ni, apa yang kita boleh buat? Nabi dah pesan, hidupkan dalam rumah Allah. Macam sekarang ni, AJK dah buat yang terbaik. Tuan-tuan, apa yang buat? Sokong je. Macam mana sokong? Sokong datang je. Bukan payah. Kalau masjid kita boleh datang, kita dah buat dah elok-elok, datang, Alhamdulillah. Syukur dah tuan-tuan. Ni sekarang ni tuan-tuan, apa lagi nak masjid? Sedap lah saya. Duduk pun tenang. Sejuk, aircon ada. Kat luar ada aircon ke? Aircon kat luar. Tempat lain tengah minta, panggil kawan-kawan yang lain untuk forum, nak minta duit buat aircon dekat sebelah wing kanan, wing kiri. Yang sebelah perempuan ada aircon. Okey, sejuk. Tengok. Apa lagi nak? Dulu masa nak buat, orang marah. Apa ni? Membazir. Bodohnya AJK. Dia marah. Ada pula yang marah pula. Tak ada aircon. Panas. Lepas tu tuan-tuan, bila pasang, dah pasang, mula dia kata panas. Bila pasang sejuk, dia marah juga. Bodohnya AJK. Sejuk. Terkencing aku antara maghrib isyak. Dia kencing pun dia marah. Tak boleh dah macam tu tuan-tuan. Tuan-tuan, AJK buat yang terbaik dah. Bagilah sokongan pada dia orang. Masjid saya pun kita orang bagi sokongan. Walaupun masjid kami tu Jaiz ambil terus. Saya duduk Selangor. Masjid tu AJK tak, dia hanya pembantu je. Daripada taman tu. Taman tu semua ada tuan-tuan. Ketua polis negeri, ketua-ketua pengarah, TKSU, ketua setiausaha, semua orang besar-besar situ. Tapi tuan-tuan, tak boleh jadi AJK juga. Jaiz pegang. Ada kami boycott? Tak ada. Semayang subuh, satu soft boleh dapat 120 orang. Satu soft. Masjid. Panjang Panjang. 120 soft pula lah. Yelah, lebih kurang 100. 120. Panjang. Boleh dapat lebih kurang 8 ke 9 soft. Tapi tuan-tuan, macam mana? Kita buatnya dua. Pertama, masjid, kita pastikan ada makan. Makan tu macam jadi rutin, wajib lah. Orang ni dia takkan datang kalau tak ada makan. Pertama-tama orang perempuan.
Risau dia kena keluar pergi masjid, makan tak siap, suami marah. Ni kata kita makan kat masjid lah. Tu yang dia orang buat tu. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, mula-mula memang pakai duit masjid. Lama kelamaan dah ada orang sponsor lah. Malam Jumaat ada khusus dah orang sponsor. Sup Gearbox. Anak saya daripada darjah 6 sekarang ni tingkatan 5 tak pernah miss hari Jumaat, malam Jumaat jangan kacau. Dia akan makan kat surau dan masjid. Sebab apa? Di situ makan sup. Tu kadang-kadang dia kena ada teknik nak tarik orang muda. Tapi orang muda penuh lah, alhamdulillah orang muda-muda. Tapi macam sini jangan buat sup. Ramai orang tua-tua nampak. Darah naik nanti. Slow-slow. Tu cara nak naikkan masjid. Dan kita kena usaha jugalah macam mana nak bagi masjid tu selamat. Sekarang ni masjid pun tak selamat, tengok. Pintu pun besi. Perompak masuk tuan-tuan. Perompak masuk, ya Rabbi. Apa dia tabung, dia mengail. Tak cukup laut dekat muka bumi ni, dia mengail dekat tabung. Pakai topik ledah pun tak tahan tu. RM1 tak tepi. 10, 20, 50 tak tepi. Yang 50, 10 ni dia ambil, yang RM2 dia masuk balik. Ada juga takwa dia tu tuan-tuan. Dia ambil duit besar-besar je. Itu nombor 2. Nombor 3. Kata Nabi SAW, kalau kamu benar-benar nak dapat masuk syurga yang dia kata al-bushra, kegembiraan bila kau mati bertemu dengan Allah Ta'ala, kau dapat syafaat Nabi Muhammad yang ketiga. Ni kata Nabi. Man yadmanu li ma baina lihyai wa ma baina rijlai admana lahul jannah. Hadis riwayat Bukhari. Siapa yang boleh janji dengan aku, kau jaga dia antara dua bulu ni, misai dan janggut. Apa dia? Mulut, iaitu lidah. Dan kamu dapat menjaga, kata Nabi SAW, ma baina rijlai, di antara dua kaki kamu, iaitu kemaluan. Admanu lahul jannah. Aku janjikan kepada mereka syurga. Mulut, jagalah tuan-tuan. Tuan-tuan jangan terikut-ikut dengan politik semasa. Nasihat saya tu sebab Agung, Sultan-Sultan tegur, cukup, jangan terlalu banyak sangat berpolitik. Biarlah orang politik, biar. Itu memang kerja dia. Dia dilahirkan untuk berpolitik. Betul tak? Kita ni dalam masjid dengan ramai-ramai ni macam-macam warna ada. Saya tak tahu, saya kelabu. Tu sebab saya pakai baju hitam. Tak ada parti pakai bendera hitam. Tapi tuan-tuan, apa yang kita untung kalau kita duk maki hamun sampai dalam grup WhatsApp ni? Orang ni tak ikut dia punya warna, dia marah pula. Dia left group. Yang bestnya dia left group, dia buat group baru, dia panggil orang yang sama maksudnya. Apa ni? Ini yang berlaku kat Palestin. Hamas dan Fatah, bom datang, dua-dua mati. Bom datang, dua-dua mati. Jadi tuan-tuan, apa yang untung kita? Tak ada. Tu buat jaga mulut. Jangan maki hamun. Tahu tak, kawan kita, dia kuat. Parti A. Hormat je. Okey bang. Kat luar kita parti. Dalam masjid tak ada parti. Kita mengucap 2 kalimah syahadah. Bila nak sembahyang jenazah, ada tak tanya? Boleh saya tanya, dia ni parti apa? Ada tak imam tanya? Dengar parti A, dia masih nak sebut, apa kita nak kata pada jenazah ini? Nak cakap apa? Semua tak berani cakap. Sebab apa? Sebab dah tahu parti apa. Tak payah bang. Masa mati tak ada tanya parti apa. Tuan Haji Zainal meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jom kita uruskan. Bagi tahu dalam grup. Jom kita datang masjid. Tolong, Haji Zainal dah meninggal dunia. Itu tanggungjawab kita sebagai Muslim. Bukan dia tengok apa. Tu kalau kita nak maki hamun tak selesai. Jangan tuan-tuan. Itu sebabnya kena beringat benda begini. Betul. Nak melantik pemimpin kena ada parti politik. Tapi jangan sampai bawa dalam masjid. Itu je. Tak. Jangan pening-pening kepala. Saya kadang-kadang sakit kepala bila tengok orang bergaduh bab-bab politik. Saya kata, korang tengoklah ni. Sekarang duk maki hamun. Lepas tu kan baik balik. Siap. Cium mulut lagi. Dah. Buat apa gaduh-gaduh? Kita yang, kalau saya dah sakit hati lagi, kita gaduh, tiba-tiba cium mulut. Yang atas. Kita macam mana? Nak jumpa segan betul tadi. Hari tu saya kutuk aja gila-gila.
Akhirnya kita malu sendiri. Nak jumpa segan. Haji pula bila saya mati. Dia kata kat aku teruk hari tu. Hampir-hampir munafik dah aku itu. Dia bagi. Dah. Haji pun hati nak datang susah kan. Itulah. Alhamdulillah. Allah matikan dia awal. So, lagi nak marah ni. Dia akan datang. Syaitan akan galak. Itu sebabnya mulut jaga. Sebab saya ambil pendekatan hormat semua orang. Semua orang ada pandangan masing-masing. Saya duduk kat universiti. Kat universiti semua tu tuan-tuan perempuan bukan grade rendah. Masuk jadi pensyarah dah bagi 52 dah. Orang lain nak sampai 52. Tua. Dia tak masuk kau umur berapa pun kau masuk je ada PhD 52. Tunggu sikit lagi 54. Tunggu sikit lagi jusasi. Dia tutup dengan jusai. Betul, mesyuarat ni ramai-ramai ni kalau ada bawah saya ni ada 120 orang pensyarah. Grade berbeza-beza. Ada 52 sampai jusa B. Jusa A dah naik ke atas. Seorang. Tapi nak kata duduk ramai-ramai, bila mesyuarat, kita kena menghormati. Kalau semua nak bawa teori, saya mempunyai teori. Dia ni pula kata, salah teori tu. Pandangan saya begini, saya ulang. Dia ulang. Habis duduk main ulang. 3 jam mesyuarat tak siap. Macam mana? Kita hormatlah pandangan. Okey, gini. Itu sebab Nabi SAW dia berjaya menyatu padukan orang Islam. Dengan cara apa? Mulut. Itu sebab bila Nabi bila Rabah azan, Allahu Akbar. Abu Bakar ada pengikut tak? Baca sejarah. Abu Bakar ada pengikut. Itu sebabnya bila Nabi mati, ada geng nak Abu Bakar, ada geng nak Umar, ada geng nak Osman, ada geng nak Ali bin Abi Talib. Tapi dilantiknya Abu Bakar kerana ingat masa tu Nabi sakit, Nabi minta Abu Bakar ganti aku jadi imam. Subuh. Situ sahabat pegang. Kalau Nabi suruh Abu Bakar ganti, maknanya selepas kewafatan Nabi, Abu Bakar lah yang layak. Tapi bila azan, semua sembahyang belakang Nabi tanpa ada prejudis. Hebat. Bila dilantik Abu Bakar, tak ada masalah. Tapi bila berlaku pergolakan zaman Ali, 4 tahun lepas, 4 pemimpin selepas tu. Sebab apa? Masa tu Yahudi dah mula masuk. Syiah pula dah mula masuk. Tu cerita panjang tuan-tuan. Tu nak bagi tahu semua bermula dengan mulut. Bermula dengan mulut. Yang kedua, kamu jaga kemaluan, kata Nabi. Ni saya nak cerita benda betul baru minggu lepas. 12 September baru. Wartawan telefon. Akhbar Metro ni, wartawan-wartawan berita ni, dia bukan macam yang dalam laman web. Dia orang takkan keluarkan kenyataan, takkan tanya pakar, takkan tanya mufti, takkan tanya undang-undang, sehinggalah mereka confirm benda tu ada ke tak ada. Tuan-tuan tahu tak, baru ni, dia orang telefon saya, dia kata, Ustaz, nak minta tanya sikit pandangan. Sekarang ni ada satu trend, budak-budak muda. Sekarang ni budak-budak muda nak kerja payah, tuan-tuan. Yang bawa Grab tu, tuan-tuan, jangan duk maki ikut sedap tau. Kau ni itulah belajar malas. Jangan cakap macam tu. Ada master tu. Saya tahu saya jaga pelajar. Pelajar keluar 600, 700 setiap tahun daripada fakulti saya tu. Boleh saya katakan 30% daripada mereka Grab food. Bawa Grab food Panda. Macam-macam lah. Masters. Ada seorang tu PhD. Buat part time. Duit tak cukup. Tuan-tuan tahu? Dia tanya, dia kata sekarang ni ada trend budak-budak muda sekarang ni dia layan perempuan secara online. Layan online ni macam ni. Ada seorang kakak ni selalu perempuan ada duit lah. Perempuan ada duit tak ada dah. Tak layan dia. Ni perempuan ada duit. KL ni ramai perempuan ada duit. Suami kerja besar-besar. Bulan-bulan bagi 5,000. Bulan-bulan bagi 2,500, 3,000, tak tahu nak buat apa. Duduk kat kondo mewah, makan minum semua suami tanggung, tapi suami tak ada. Lah kali dia layan online. Budak-budak muda ni, dia orang tanya hukum, boleh ke budak-budak ni layan panggilan telefon makcik-makcik? Layan makcik-makcik, kakak-kakak ni. Layan dia telefon. 1 jam bayar RM1,500. 1 jam. Kalau dia tawar 500 sejam. Layan perasaan dia. Dia nangis sejam. Sejam.
Sabar kak. Puk, RM500. Dengan nangis je, RM500. Ada yang berminat? Haji nak je? Dah Haji, rehat je. Jangan Haji. Ni, dia orang tanya hukum ni. Boleh ke tak boleh? Budak-budak muda. Budak muda ni pula, sebab kita bersama dengan budak muda tuan-tuan. Bila tanya, Dik, kau jangan buat gitu. Ustaz cakap boleh ni Ustaz. Ustaz gaji tetap. Kami ni Ustaz, gaji tak ada. Apa yang boleh bawa duit, kami jalan. Tu kita nak masuk takwa dia orang. Kita cakap sedap. Betul juga dia kata orang. Dia orang ni RM500. Kalau katakan dia perempuan ni kata, boleh tak tidur? Boleh. Berapa nak bayar? RM300.5. Tak boleh. Itu level imam masjid je. Level saya, satu malam, RM1,000. Okey, on. Baru deal. Deal, jumpalah kat hotel. Perempuan tu bayar hotel. Hotel, dia letak dah. Hotel tidak kurang daripada 5 bintang. Masuk 5 bintang lah. Sebab apa tak mau pergi murah-murah? Kena tangkap khaluat Jabatan Agama. Dia orang pun nak pandai. Hotel 5 bintang ni pula, kalau dia bagi tingkat 21, tuan-tuan pakai kad 21 dia pergi. Tuan-tuan nak pergi tingkat 23, tak boleh. Jabatan Agama nak pergi, kalau orang nak pergi saya di Jabatan Agama kan, susah lah nak lepas masuk tu. Sebab dia orang ni kadang-kadang dia ikut law. Privacy, dia ada hak kebebasan. Tu dia orang pandai main law tau. Undang-undang. Tu sebab sekarang ni ada kes mahkamah syariah apa semua dia perjuangkan hak kebebasan tu lah. Kalau nak naik tingkat 22, nak pergi bilik kita, tuan bilik tu kena turun ambil. Dia akan bagi tahu, saya nak pergi cek bilik ni. Reception tu akan telefon. Halo, tuan, minta maaf, ni ada orang Jabatan Agama nak jumpa. Dia tengah bawa bini orang ke siapa, agak-agak dia turun. Kata pun dia suruh keluar tu perempuan tu, selesai masalah. Jabatan Agama masuk, tak ada apa. Tengok sekarang. Tuan-tuan ingat, saya tanya berapa paling mahal gaji dia sebulan? RM53,000 sebulan. Ni, tu sebabnya tuan-tuan, berhati-hatilah. Kita sekarang kat Malaysia, kita hanya mampu doa dengan dengan Allah Ta'ala. Anak-anak kita ni. Saya sekarang ada anak kan. Saya takut lah. Ya Allah, anak aku perempuan. Yang lelaki, tingkatan 5. Masa kecil macam ni lah. Suka dia datang duduk dengan kita. Dengar ceramah. Sekarang nak suruh dengar ceramah, ada tuition. Tuition balik pukul 10 malam. Dulu lepas isyak sempat baca Quran dengan saya. Sekarang ni lepas isyak tak sempat. Balik-balik dia dah ada kerja sekolah nak kena siap pula esok. Tuition sampai pukul 10. Buat kerja sekolah sampai pukul 12. Bang, ambil juga sikit masa dia. Sebab lepas ni dia keluar dari rumah kita, kita tak tahu dah apa dia buat kat luar. Tuan-tuan, itu sebabnya kita kena ajar anak-anak jaga mulut, jaga kemaluan. Yang paling penting jaga mulut tu juga, kata para ulama, kamu jangan kata ke anak orang. Jangan kata anak orang. Teruk anak orang tu. Jangan. Saya khawatir kama tadi nutudan. Kau cakap ke anak orang, jadi ke anak kau. Tak jadi ke anak kita, cucu kita. Tu beringat. Jangan tuan-tuan. Na'udzubillah. Ni baru berlaku ni. Baru sangat. 3 hari lepas. Dia ni bercerai dengan suami dia. Dua-dua ni orang berduit. Berduit. Bercerai dengan suami dia sebab suami dia kahwin nombor 2. Kahwin nombor 2 dan menduakan dia lah. Kira berduakan dia lah. Marah dia. Dia marah. Dia kata ke perempuan tu, kata ini penyondol. Kan zaman ni kan penyondol kan. Saya tak setuju panggil penyondol tu. Kak, jangan panggil penyondol kak. Sebab mereka bukan berzina, dia kahwin. Tak apalah, anggap mereka mengambil kasih sayang daripada aku. Itu je dah boleh lah ayatnya. Dia kata menyondol lah apa? Ayat, dia kutuk habis rapat ke dinding tuan-tuan. Dia bercerai sebelum ni. Ni 3 tahun lepas dia bercerai. 4 tahun lepas. Baru ni beritahu saya, kata ustaz, saya bercinta sekarang. Alhamdulillah, baguslah. Bolehlah jaga awak lepas ni. Masalahnya ustaz, saya bercinta dengan suami orang pula. Bila bercinta dengan suami orang, apa jadi maksudnya? Hari tu dia kata kat orang tu kan, sekarang Allah tunjuk
kamu pula rasa. Bila saya kata, apa salah dengan bini suami orang? Kan hari tu kamu cerai pun sebab suami orang. Tak, dia kata suami saya tak layak, yang ni layak. Tak boleh. Sebab benda tu kena hati-hati. Mulut jaga. Tu akak, kalau suami nampak gatal gitu kan, doa je lah banyak-banyak. Ya Allah, jagalah suami aku, ya Allah. Nampak gatal sangat sekarang ni. Itu tu boleh buat. Ya Allah, selamatkanlah ya Allah. Jauhkan itu. Kalau kita bercakap, bahaya. Saya cukup takut tu. Saya cukup takut. Sebab saya cuba elak dari cakap hal orang. Sebab saya daripada dulu, tuan-tuan tengok, saya dalam TV, daripada 2006, 2007, sampai sekarang. Saya tak pernah. Saya, Datuk Badli Shah, tak pernah cakap hal orang. Saya nak kutuk orang, apa dah lagi? Tak pernah kutuk saya. Kutuk-kutuk ni saya tahu. Dan takut orang yang kita kutuk tu, jadi kawan baik kita. Adalah kes. Takutnya orang yang kita kutuk itu, akhirnya, tidak betul apa yang kita kutuk. Kita pula kena pergi minta maaf. Na'udzubillah. So, hati-hati. Nombor 4, Nabi SAW sebut. Ini paling mudah, tuan-tuan boleh dapat pahala. Dan Nabi pesan untuk kita mudah masuk syurga. Kata Nabi SAW, Man qala mislama yaqul mu'adzin min qalbihi dakhalal jannah. Mudahnya, ya Allah. Kau sebut je apa yang muazzin sebut. Bila kita azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikut, tuan-tuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikut je setiap waktu azan. Kata Nabi SAW, kamu akan dimudahkan masuk syurga Allah Azza wa Jalla. Very simple. Dan yang terakhir, daripada 26 tu, saya bawa 5. Ni, kata Nabi SAW, Man mata wa huwa bari'un min thalath. Siapa yang mati, dia selamat daripada 3 sifat. Confirm syurga, kata Nabi. Pertama, al-kibru, takbur. Yang kedua, al-ghulul. Yang ketiga, ad-dain. Pertama, jangan ada sifat takbur. Takbur ni dia datang, dia zahirkan tau. Kalau riak seorang-seorang kita. Kita pakai baju kan? Tengok orang. Baju aku mahal lagi. Dalam hati dia tak ada cakap kat orang, tak kacau orang. Oh, takbur ni, Haji, nama apa ni? Lupa ni. Haji ni. Haji ni tegur saya. Ustaz, saya nak bagi nasihat, nak bagi cadangan sikit lah, Ustaz. Kau siapa? Natang kau. Marah. Belajar tahap mana? Nak bagi nasihat aku ni. Oh, itu takbur. Orang macam ni kau lempar tu sampai. Bang, man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibr. Allah tak bagi masuk syurga. Ada sikit je takbur. Sembayang nak tunjuk orang. Dia sembayang seorang-seorang tak apa. Allah. Seorang-seorang dia. Oh, syok ke sembayang. Atau syok, dia syok sendiri tu. Dia nak bagi orang nampak dia seorang-seorang ni. Dia riak ni, dia tunjuk. Allah. Satu kampung dengan dia takbir. Ke mana pula dia ni? Nak katanya dia datang semayang. Maklumlah, nak pemilihan AJK dah dekat. Semua bakat. Wah, Akbar. L tak habis-habis ni. Was-was lain lah. Was-was ni tak salah. Was-was tu syaitan. Syaitan, penyakit syaitan kena buang lah tu. Yang ni. Apa? Bila tanya apa benda, kenapa tak masuk-masuk? Dia kata tak masuk. Niat dengan tak masuk, dia kata. Apa benda kau nak masuknya? Niat ni kau lintas je. Saja aku semayang isyak 4 rakaat, makmum mandilah ta'ala Allahu Akbar. Selesai. Ni, kita tengok tu sembelit budak ni. Bang, itu syaitan, mak. Syaitan. Saya nak cerita syaitan tu. Masa kami belajar dekat Syria, ada seorang Syekh Umar nama dia. Syekh Abu Umar ni, Doktor Abu Umar. Dia ni alim dalam hadis Nabi.
Dia hafal lebih 10,000 hadis dalam kepala dia. Hadis sahih hafal, hadis tak sahih pun dia hafal. Satu hari tu kami belajar. Dia ni orang Madinah. Lepas zuhur, semayang kat atas. Hari tu terlambat sikit. Sebab exam. Habis exam, baru naik atas. Kami akan semayang kat macam mana pun masjid tu. Walaupun masjid dah habis semayang, masjid terbuka. Kami pelajar ni semua akan naik, masuk semayang. Dan kami akan lantik imam dalam kalangan kita punya kelas lah. Ada 145 orang masa tu, kami akan lantik seorang. Yang pergi tu, saya ingat lagi. Harun nama dia. Orang Thailand. Dia ni tuan-tuan, suara sedap. Memang sedap. Dia boleh baca mengikut bacaan imam-imam Masjid Haram. Kalau kat Malaysia ni, Syekh Karim. Dia boleh, Harun memang sedap. Satu masalah Harun ni ialah gagak. Dia gagak pula dah. Apa? Was-was. Dia gitu. Syekh Omar datang. Dia tak ingat Syekh Omar datang. Syekh Omar ni duduk belakang dah. Dia takkan bagi jadi imam sebab dia dah terlambat. Syekh ni akan duduk belakang. Dia horok tengok. Tawaduk ni imam. Apa ni Syekh. Bila dia nak angkat takbir, Allah, dia tengok. Imam tu. Kita orang kata, mati dah hari ni. Mamat ni kata. Syekh Omar ni pergi belakang dia. Bismillah, ya Allah, Akbar. Atas belakang. Depan kita orang. Dia ni orang Thailand. Dia berpusing ke depan lah. Gitu. Buka tomoy. Dia ingatkan kita orang leceh dia. Dia kena Bismillah ya Allah Akbar atas belakang ni. Dia terbalik pusing. Dia tengok Syekh Omar. Afwan Syekh Omar. La ya Syekh. Hadha waswas. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladhi waswisu fi sudur. Baca ayat tu terus. Amin bin alain. Sekarang jadi imam kita. Kamu dah jadi imam. Afwan Syekh. Imam. Saya belakang undur, buka laluan, Syekh Omar duduk belakang imam. Dia duduk, Allahu Akbar, terus masuk. Tak ada dah. Baru ni saya pergi ceramah di Thailand. Ulama-ulama Thailand panggil. Tuan-tuan buat. Saya jumpa Mak Harun ni. Harun, mana mu masih tak ada. Lepas kena dengan Syekh Omar, tak ada. Kena dengan Syekh Omar, taubat terus lah iblis. Tak bagi dah syaitan. Tu tuan-tuan. Ada orang dia takbur. Ada pangkat sikit takbur. Dalam mesyuarat, orang bagi nasihat tak mau dengar takbur. Habis lah. Semua dia pelekeh. Ini takbur. Takkan masuk syurga. Nombor 2, al-hudu. Melampau-lampau dalam semua perkara. Jangan melampau. Dia nak ibadat, tak mau buat kerja, tak boleh juga. Zikir-zikir, tak mau buat kerja, tak boleh juga. Tengok Nabi kata, tak boleh masuk syurga. Kamu kena kerja. Zikir-zikir, kerja tak kerja. Nafkah wajib kena bayar. Kena bagi mak bapak, bagi anak-anak. 2. Nombor 3, tuan-tuan perempuan, ad-dain, hutang. Ini yang terakhir. Nabi kata kalau kau selamat daripada hutang, selesai. Kita masalahnya hutang ni masalah, tuan-tuan. Kita nak bagi, sekarang kita bagi hutang, kita nak minta bagi hutang, kita malu. Saya bagi hutang kat orang, saya rasa saya hutang orang, duit saya ada dengan orang, campur-campur saya boleh beli Maggi sebiji. Saya kena bayar zakat lah. Sebab duit tu campur-campur 50 katakan, 50k. Saya kena bayar zakat. Sebab dia anggap sebagai simpanan. Tapi bila bayar, bila orang tu bayar balik kat saya. Tengok. Bayangkan, dia pinjam, baru ni ada seorang ni. Dia pinjam sikit-sikit tau. 300, orang 300, orang. Masa PKP je yang paling banyak. 1000. Kita gaji masuk. Kawan kita gaji tak ada. Ustaz tolong Syekh, anda perlu 1000 nak beli susu anak. Kita hantar, transfer. Bila boleh bayar tu? InsyaAllah. Lepas PKP kita bayar. Alhamdulillah, ni lepas PKP dah ni. Bila tanya bila nak bayar? Lepas PKP. Lepas kan? Tapi bila? Wallahualam. Ni akibatnya, tuan-tuan, habis. Hutang akan menyebabkan kita terlarang daripada masuk syurga Allah Azza wa Jalla. Sebab kata Nabi yang kelima ini, kalau kamu mati, selamat daripada takbur, selamat daripada melampaui batas. Nombor 3, selamat daripada hutang, insya-Allah kamu akan dipermudahkan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan,
Saya rasa cukup 5 nasihat Nabi SAW untuk kita amalkan bersama. Kita tak payah ambil banyak-banyak lah. Ada 26 ni nanti akan datang pula lah. So ustaz lain pula sambung. Tapi yang penting 5 ni kita amalkan. Kalau kita dapat buat, insya-Allah syurga semua kita malam ni. Tuan-tuan masuk syurga, tuan-tuan nampak saya lambat sikit, tarik saya. Itu kelebihan orang yang masuk syurga, dia ada syafaat tarik. Tuan-tuan nampak, itu Ustaz Izhar kan? Oh, sama-sama ahli syurga saya buat. Lah Ustaz Izhar yang ceramah tu. Kenapa dia ulang alik? Dia tak nampak pintu syurga ke dia ni? Contoh, tuan-tuan boleh ambil, masuk. Tarik saya. Ustaz lain biar dulu, saya dulu. Yang boleh nampak saya, you all nampak saya ni. Yang lain nampak pun tarik. Nampak saya, tarik pun masuk. Saya kalau saya nampak tuan-tuan perempuan, saya juga akan tarik tuan-tuan. Sebab dalam syurga ni tuan-tuan, la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala bibal bashar. Mata tak boleh bayangkan, telinga tak boleh cerita macam mana cerita dia. Tak boleh lintas dalam hati sebab hebatnya syurga ni. So kita boleh kenal siapa. Itu sebabnya kita minta kita semua dapat syafaat. Sebab saya ni antara yang susah masuk syurga. Ada 3 golongan yang susah masuk syurga. Pertama, pemimpin. Al-Umara. Pemimpin tu daripada Perdana Menteri sampailah semua pemimpin-pemimpin negara akan susah masuk syurga. Tak kira lah daripada kumpulan mana, semua sama je. Ketua pembangkang sama juga, susah masuk syurga. Jangan dia tengok orang atas je. Ni AJK masjid kita pun sama juga, lambat masuk syurga. Dia akan dipersoal, betul tak kau buat duit semua ni, semua jaga. Nombor 2, ulama. Saya dua-dua je, dua-dua topi ada. Saya pegang jawatan dalam negara, luar negara saya pegang, Allah tanya. Nombor 2, ulama. Bila saya terlibat dengan fatwa, bila terlibat dengan kajian-kajian, saya kena cakap betul. Bila saya bercakap depan-depan raja-raja, depan kerajaan pemimpin-pemimpin negara, saya kena cakap betul. Salah-salah, haram-haram. Alhamdulillah Allah bagi rezeki, dah ceramah lebih semua hampir sultan, kecuali Sultan Johor ni tak lagi. Yang lain semua dah. Sultan Johor patut buat dekat Mersing, tapi masa tu Tengku Jalil mangkat, terpaksa dibatalkan. Kalau ada, memang ada satu program dekat Mersing masa tu. Tapi nak bagi tahu alhamdulillah tuan-tuan, kita cakap. Saya suruh cakap. Cakap benda tu tak boleh, benda ni boleh. Kita cakap, dia tak marah sebab dia jemput kita nak dengar input, tapi dengan adab. Tu tanggungjawab kami tu. Mufti-mufti lagilah besar tanggungjawab mereka. Nak kena cakap betul-betul. Nombor 3, al-aghniya, orang kaya. Orang kaya antara yang susah masuk syurga sebab mereka ni tak bayar zakat. Na'udzubillah. Sebab ada negeri tuan-tuan yang patut bayar zakat 1.3 juta orang. Yang bayar hanya 300,000, 1 juta orang hilang. Saya baik sangka mereka yang 1 juta tu tak dapat dikenal pasti kat mana perginya. Mungkin mati kena COVID. Jadi kena tunggu pula 1 juta yang lain pula. Ni sampai masuk khutbah Jumaat tuan-tuan yang buat negeri tu. Kata minta tolong bayarlah zakat sebab zakat ni bukan untuk kita, untuk orang fakir miskin. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita dan jaga kita semualah tuan-tuan dan puan. Yang paling penting Allah jaga anak-anak kita ni. Kita tak lama dah mati. Ni anak ni, biar adik besar. Ni satu hari nanti akan jadi Exco Kerajaan Negeri Melaka. Amin. Kau tak nak ke? Tengok cara dah, tengok spek mata semua kan. Nampak gaya tu dah ada dah. Mana bapak Ke bapak tak ada? Ada di belakang kan? Ni anak ni jadi Exco. Yang warna pink ni Ketua Pembangkang. Okey, serta. Yang tu ini nampak baik, tenang, relax. Bolehlah jadi Perdana Menteri. InsyaAllah tuan-tuan. Mana tahu daripada Melaka semua kan. Doa adalah kan tempat kita. Nanti bila kau jadi Perdana Menteri, kau jangan lupa aku pula. Kan? Mana dah tahu. Yang penting doa baik-baik je tuan-tuan. Doa baik-baik je. Kita bukan apa. Sebab kita dengan doa itulah yang akan menyebabkan Allah makbulkan dan Allah berikan apa yang kita minta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujib ad-da'wat. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma minna wa minkum taqabbal ya karim.